Baik, itu antara lagu-lagu yang cukup hebat sampai sekarang masih lagi menjadi isulan ramai dan oleh kerana liriknya yang luar biasa, kita bersama dengan individu yang cukup hebat, Datuk Haji Hafsah Hassan bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Selamat pagi Datuk. Muaz dan Fiona. Okey, jap, suara Datuk tak dengar, mungkin termute ke? Kita cek balik. Okey. Boleh dengar? Okey. Okey, mungkin dekat sini kot yang technical problem. Mungkin kita yang tak dengar ke? Mungkin. Okey. Jadi apa-apa pun sebelum kita nak tengah settlekan masalah ni, Datuk Hafsah Hassan bersama dengan kita dekat je, tapi oleh kerana sekarang dalam keadaan kita menjaga SOP dan sebagainya, Datuk dekat rumah. Apa-apa pun kita nak ucapkan tahniah dulu kepada Datuk yang baru saja menerima anugerah pencapaian sepanjang hayat dalam kita punya anugerah Bintang Popular ABPBH yang baru saja berlangsung, dan pastinya ini antara anugerah yang cukup hebat mengenang seorang insan yang telah pun memberikan pelbagai antara karya-karya yang hebat di negara kita. Betul. Dan sebenarnya penonton kita kat rumah ada bagi respon katanya dengar Siti Umayyah Ahmad kata dengar. Okey, kalau dengar kita yang tak dengar ni. Tapi tak apa. Sekarang ni mungkin apa kata kita teruskan dengan soalan yang kita nak tanya kepada Datuk supaya kita tak buang masa lah. Okey, soalan pertama yang Fiona nak tanya, ambil kesempatan untuk tanya adalah, boleh tak Datuk kongsikan tentang penulisan lirik? Sebab ada orang yang fikir macam kalau kita nak buat lagu, kita tulis lagu, semua tu liriknya senang. Ambil pen macam tu tulis je. Boleh tak Datuk terangkan apakah langkah pertama bila kita nak tulis? Apa yang kita perlu praktiskan? Yalah, dia menulis lirik ni macam kita menulis cerita, macam kita menulis cerpen ataupun skrip kan. Kita kena ada latar belakang pada apa yang kita nak jadikan lirik kita. Maknanya kita ada isu yang nak kita bentangkan, ada hati yang kita nak usik. Jadi basicnya kita kena ada cerita. Bermula dengan cerita itulah baru kita boleh mencari kata-kata yang sesuai dengan melodi yang diberikan. Itu asasnya lah. Okey. Jadi kepada anak-anak muda sekarang ni mungkin banyak tips yang boleh diambil. Jadi Datuk tertanya juga kita bagaimana untuk mendapat idea. Ada orang kata untuk menulis lirik lagu ni berdasarkan pengalaman. Tapi kadang-kadang ada orang muda, maksudnya pengalaman dia tak besar lagi. Macam mana untuk menghasilkan penulisan yang bagus, Datuk? Yalah, tidak mungkin seseorang itu boleh mengalami segalanya dalam hidup dia. Betul. Kan? Apalagi orang-orang muda. Orang tua macam saya ni pun tak merasai segalanya dalam dunia ni. Tapi itu pentingnya kita banyak membaca. Pentingnya kita banyak berkawan, dan pentingnya kita bersedia mendengar, meminjamkan, kata orang putih, lend your shoulder kepada orang yang ada masalah. Kerana itu semua adalah idea kepada kita untuk berkarya. Pendek kata, kita jangan live inside the box lah. Kita kena banyakkan membaca, luaskan lagi pengetahuan kita dan sebagainya supaya kita boleh tahu apa yang terjadi. Dan kita tahu Datuk pernah tulis lagu, banyak lagu untuk banyak ramai artis. Mungkin Datuk boleh kongsikan siapakah artis yang menjadi pilihan Datuk, yang Datuk paling suka buat lagu untuk artis tersebut? Sebenarnya sebagai penulis, saya tak boleh ada favoritism lah sebenarnya kan. Sebab saya menulis untuk semua orang. Tapi ada penyanyi yang dapat menyampaikan lirik yang kita tulis tu dari hati. Jadi kesannya tentulah lebih baik daripada penyanyi yang sekadar menyanyi. Jadi antara penyanyi yang pada pandangan saya yang dapat menjiwai lirik yang pernah saya hasilkan ialah Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad lah. Aisyah, ramailah kalau nak sebut, Rahimah Rahim, Era Fazira, Fauzia Latif, ramailah, boleh katakan kebanyakan penyanyi ketika itu, zaman itu, penyanyi-penyanyi yang serius membuat rakaman, yang serius cuba memahami maksud di sebalik lirik yang kita tulis. Okey, dan mungkin kalau kita tengok Datuk, antara banyak lirik yang telah pun Datuk hasilkan, ada tak antara lirik yang dibuat tu Datuk dapat rasakan, okey, lagu ni akan boleh pergi jauh, lagu ni jangka hayatnya panjang, ataupun sebenarnya Datuk tulis je lirik tu seikhlas hati, tengok apa yang akan jadi seterusnya?
Ya, sebenarnya memang saya tak pernah memikirkanlah tentang nasib lagu itulah. Maksudnya saya tak pernah menentukan lagu ni saya tulis supaya dia, istilah budak-budak sekarang, meletup. Misalnya kan, tak ada. Sebenarnya saya menulis kerana kadang-kadang kita menulis buat lirik dulu, dan komposer membuat melodinya kemudian. Ada juga melodi diberikan dulu dan saya menulis lirik berdasarkan melodi. Jadi apa-apa pun caranya pada saya ialah kita kena membuatnya dengan sepenuh hatilah. Maknanya secara serius. Kerana saya rasa kalau kita buat secara serius, insya-Allah masyarakat tahu menilainya. Okey, mungkin Datuk boleh kongsikanlah sebab dah banyak lagu Datuk hasilkan. Antara banyak-banyak kan lirik lagu, manakah yang paling memberikan kesan yang mendalam kepada Datuk? Banyak jugalah yang memberi kesan sebab macam saya kata tadi, kebanyakan lirik itu berdasarkan cerita. Ada cerita peribadi, ada cerita di kalangan kawan-kawan dan kenalan, dan ada juga cerita berdasarkan pembacaan saya. Jadi setiap lagu tu ada kesan-kesannya tersendirilah. Tapi tentulah ada beberapa yang lebih berkesan. Misalnya saya membuat lagu Kemaafan Dendam Yang Terindah. Saya rasa itu memberi kesan ramai di hati ramai orang yang pernah melalui pengalaman hidup berumah tangga, bersahabat. Tentu ada, kata orang, sedangkan lidah lagi terkikir. Jadi tentu ada sedikit kadang-kadang serba salah faham. Jadi yang the best untuk menjaga relationship atau perhubungan ialah dengan senantiasa memaafkan. Jadi itu lagu agak berkesan di diri saya. Dan lagi yang berkesan, selain daripada lagu-lagu katalah terasing, antara lagu arwah Datuk Sulaiman yang sangat terkesan di hati saya ialah Merisik Khabar. Betul. Jadi saya kalau bersendiri mendengar lagu itu, saya masih boleh merasa sebab dan menitiskan air mata. Sama juga dengan saya, Datuk. Sebenarnya Merisik Khabar ni, walaupun saya tak mengenali Datuk Sudirman Haji Arsyad tu depan-depan, tapi bila dengar nyanyian dia tu memang sampai ke hati. Jadi mungkin Datuk, kalau kita lihat menulis lagu ini memerlukan penggunaan ayat yang bombastik, sastra, ataupun sebenarnya benda yang simple yang boleh diterima oleh ramai. Saya rasa selagi simple selagi baguslah. Yang penting sebab lirik kita ni untuk umum, untuk semua golongan masyarakat, peringkat umur, peringkat taraf kedudukan dan pelajaran. Jadi lagu kita seboleh-bolehnya biar boleh sampai kepada kebanyakan pendengar kita. Baru lagu tu boleh bertahan lama. Jadi tak ada kita kena, kata orang, memikirkan perkataan-perkataan bombastik yang menyukarkan orang memahaminya. Saya rasa itu tak akan memberi kesan. Tapi perlu indah. Sebab ia bahasa itu indah. Jadi kalau alang-alang kita nak menulis, dan lagu ini juga seni kan, kegiatan seni, seni walaupun orang tak mengiktiraf lirik sebagai satu karya sastra, tapi pada saya kita kena serius mencari kata-kata yang sesuai, bahasa yang betul, kerana kita kaya dengan bahasa yang cantik. Jadi sayang kalau kita tak gunakan dalam bidang yang kita dianugerahkan Tuhan. Contohnya dalam bidang penulisan lah. Jadi simple but sweet. Itu yang bagus. Dan of course kita juga harus pandai dan bijaksana menggunakan perlambangan, simbol, supaya orang boleh berfikir. Kalau orang kata daun yang kering gugur, orang fikir apa asal daun kering gugur. Jadi itu mendekatkan kita kepada sesuatu yang akan layu, perhubungan yang layu, ataupun kematian. Jadi kita mengajak orang berfikirlah, selain hanya mendengar lagu yang terlampau direct sangat. Yang berfikir. Jadi saya rasa kita ada tanggungjawab untuk mengajak orang berfikir jugalah, selain daripada berhibur. Okey, jadi mungkin ramai yang ada di rumah dah dapat
sedikit tips daripada Datuk sendiri. Mungkin dah ubah persepsi mereka yang fikir, oh nak buat lirik lagu ni sebenarnya senang, ambil pen saja, tulis saja macam tu. Sebenarnya tidak. Macam Datuk tadi ada cakap, kena ada bagi mereka yang dengar tu berfikir, ada guna ayat-ayat yang betul dan sebagainya. Jadi akhir sekali mungkin Datuk boleh kongsikan tips lah kepada mereka, generasi muda yang ingin berjinak-jinak mahu menjadi penulis lirik. Apakah nasihat Datuk kepada mereka? Yelah, nak nasihat ni pun tak berani juga kan, kerana lirik ni macam juga bidang seni yang lain, karya seni yang lain subjektif. Mungkin yang orang ni kata bagus, orang lain kata tak bagus. Tapi pada umumnya lah, saya rasa orang-orang muda generasi baru yang nak menulis, bukan saja lirik, apa saja bidang yang mereka terjuni, mereka harus mengambilnya dengan sikap yang positif dan serius, dan memikirkan kenapa mereka berada di bidang itu, dan kenapa kita dianugerahkan Tuhan bakat. Jadi kita boleh dianggap diri kita ni antara yang terpilih. Jadi alang-alang kita dah ada bakat, alang-alang kita ada minat, kita buat yang terbaik yang boleh. Kerana lirik ni bukan sekadar kata-kata saja, dan kita kena fikir juga berapa lama kita nak berada dalam bidang ini. Kalau sekadar untuk glamour, kita akan dapat glamour lah. Seperti lirik yang cantik ni, saya selalu umpamakan seperti orang bermain bunga api. Bunga api cantik, berkelipar di angkasa, tapi sekelipar mata saja. Kan? Tapi kalau kita nak berada lama, kerana ini adalah sumber ilham dan khazanah bangsa, dan juga boleh mendatangkan pendapatan di masa depan. Jadi lebih banyak kita menghasilkan lirik yang baik, lebih banyak hasil yang akan kita tuai di masa hadapan. Kerana lagu-lagu yang evergreen inilah yang membantu menambahkan pendapatan kita tanpa kita sedari. Jadi saya anggap orang muda kena serius apa yang mereka lakukan. Baik, terima kasih Datuk dengan sedikit tips yang sangat-sangat berguna, dan kami juga doakan agar Datuk sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Dan saya nak ucapkan terima kasihlah Datuk kerana lirik-lirik yang telah pun dibuat tu sebenarnya adalah sebagai satu sumber, saya rasa satu kajian juga untuk generasi baru ni, untuk melihat bagaimana hebatnya, cantiknya penggunaan ayat-ayat tersebut. Jadi insya-Allah kita nantikan juga karya-karya terbaru daripada Datuk Hafsah Hassan ya. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Baiklah, harap apa yang kami bawakan tadi dapat mengubat rindu sedikit kepada anda semua yang ada di rumah, dan juga dapat mengimbau bagi anda, mengimbau kembali zaman-zaman anda dengar lagu daripada Datuk sendiri. Betul, Merisik Khabar antara lagu yang paling saya suka.